Okey, community empowerment, pemberkasaan komuniti juga antara perkara yang sering kali ditekankan oleh Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Datuk Dr. Nur Hisham. Juga 3C, crowded, confined and communication. Maksudnya elakkan tempat yang sempit dan juga ramai, dan juga pastikan komunikasi anda bersama dengan orang yang sekitar dengan anda itu jaraknya sekurang-kurangnya 1 meter. Itu saranan daripada Ketua Pengarah Kesihatan. Kita juga mungkin ingin mendapatkan sedikit ulasan daripada Menteri Kesihatan sendiri iaitu Datuk Dr. Adham Baba. Ya, sekarang ni sudah pun berada di talian untuk bersama-sama dengan kita mengulas lebih lanjut mengenai perkembangan terkini COVID-19. Assalamualaikum Datuk Sri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi, Andy dan Shu. Baik, Datuk Sri, kalau kita lihat statistik terkini sejak beberapa hari lepas telah pun kembali kepada 3 angka, namun semalam kembali kepada 2 angka untuk kes baharu. Apa yang boleh kita belajar di sebalik angka-angka yang naik turun ini, Datuk Sri? Ya, ini menunjukkan bahawa kesiapsiagaan kita untuk menangani COVID-19 daripada fasa 1 MCO sampailah sekarang ni fasa keempat, dan daripada 4 bulan hingga 12 bulan kita ada PKP bersyarat dan kita nampak memang ada penurunan trend jangkitan COVID kerana kita telah mengamalkan apa yang perlu untuk dilakukan, iaitu stay home, penjarakan selamat, kita pakai face mask, kita juga memiliki food hygiene yang tinggi, amalan kebersihan yang tinggi seperti kerap membasuh tangan dan anggota kita badan. Jadi trend yang kita lihat sekarang ni ialah semalam contoh 55 kes dan daripada 55 kes itu 7 ialah kes imported iaitu daripada luar. Mereka ni ada warga negara, ada warga negara kita yang berada di luar negara balik dan kita dapat kita saring mereka di pintu masuk. Dan apabila mereka positif, kita terus bawa mereka untuk dirawat di hospital sebagai isolation pesakit. Dan yang baki itu merupakan kes tempatan yang saya nak maklumkan bahawa daripada kes 48 kes tersebut 9 sahaja warga negara yang terlibat dengan COVID dan 39 bukan warga negara, iaitu mereka yang berada di pasar borong dan juga construction site lah. Pada pandangan Datuk Seri sendiri, bagaimana sebenarnya tempoh ataupun jangka waktu masyarakat Malaysia perlu mengamalkan norma baru ini? Ya, kita bersyukurlah kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masih lagi mengumumkan kita masih dalam MCO ataupun PKP walaupun norma-norma baru seperti 3 tadi tu, iaitu kita elakkan jarak yang berdekatan, kita mahu supaya tidak ada mass gathering atau crowded places tetap, dan kita tak mahu berada selalu di tempat tertutup sangat dan percakapan kita pun mestilah ada jarak Jadi elakkan perkara tersebut, maka kita perlu laksanakan kaedah epidemiologi kerana negara kita terdedah dengan pandemik dunia. Kita ingat walaupun negara kita ni masih lagi ada penurunan kes, tetapi di negara lain seperti di USA, di Rusia dan negara-negara yang telah research balik ataupun kenaikan semula balik kes COVID ini amat membahaya untuk kita reka Untuk itu kita perlu terus menggalakkan rakyat mengamalkan apa yang kita boleh buat untuk bendung dan putuskan rantaian COVID-19. Maka ia tidak akan berakhir begitu mudah sehingga kita dapat munculkan vaksin untuk profilaksis ataupun pencegahan. Baik. Datuk Seri, sekarang ini kita sudah memasuki tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, sudah pun hari kedua. Kita tahu pada waktu ini sebahagian besar sektor ekonomi dan juga sosial telah pun dibuka. Ramai orang sudah mulai keluar. Adakah kementerian menjangkakan akan berlakunya peningkatan kes? Jika ya, apa persediaan untuk menghadapi situasi itu, Datuk Seri? Ya, ini perkara yang kita lalui bersama. Rakyat adalah frontliner sekarang. Kalau dahulu staf-staf di KKM dan juga di agensi-agensi yang berkaitan dengan frontliner adalah orang yang berhadapan untuk menangani COVID-19. Tetapi dengan adanya Perintah Kawalan Pergerakan yang bersyarat ini tidak boleh dipandang sambil lewa. Dan rakyat ini merupakan frontliner hari ini.
tegurlah mereka yang tidak mengamalkan apa yang kita cadangkan, apa kita sarankan. Dan kaedah selanjutnya ialah kita akan menggunakan targeted approach ataupun sasaran. Kita mengadakan kaedah bersasar untuk membantu KKM dalam mengesan awal kes dan kontak rapat. Jika ada positif, maka kita akan rawat mereka. Kontak rapat tu kita akan letakkan mereka di stesen kuarantin atau kuarantin di rumah sebagai mandatory. Dan kita perlu sentiasa memberi maklumat berkala ataupun kepada rakyat jelata supaya mereka memahami kedudukan mereka di mana. Dan pada hari ini kita pun dah ada banyak kawasan hijau ikut kawasan. Saya maklumkan bahawa daripada 1,178 kawasan yang kita isytihar, kita ada 4 kawasan merah, 82 kawasan kuning dan 1,092 kawasan yang kita anggap sebagai low risk ataupun zon hijau. Yang ini boleh kita anggap sebagai kejayaan besar rakyat Malaysia menangani COVID-19. Baik. Datuk Seri, mungkin sedikit assurance daripada Datuk Seri juga sebagai Menteri Kesihatan kepada masyarakat Malaysia, mungkin sedikit gusar dan juga bimbang disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini kerana ada beberapa sektor ekonomi sudah pun dibuka, jalan raya juga kelihatan sedikit sesak, di kawasan perkhidmatan awam juga pertambahan pengguna di sana. Jadi mungkin sedikit saranan ataupun mungkin nasihat daripada Datuk Seri sendiri untuk mereka yang akan keluar dan juga memulakan sektor ekonomi yang terlibat. Ya, ini satu saranan daripada Menteri Kesihatan iaitu tanggungjawab ini merupakan tanggungjawab komuniti, individu dan industri, majikan, agensi-agensi dan semua pihak memainkan peranan penting dalam kita patuhi standard operating procedure yang ditetapkan. Kita ingin melindungi kawasan hijau agar bebas dari kes jangkitan COVID-19, menukar daerah kuning kepada daerah hijau dan kita nak tangani kawasan merah supaya COVID-19 ni kita dapat tangani dan kita dapat hentikan penularan wabak itu. Baik. Datuk Seri, usaha sama terus dilakukan bukan saja antara sektor awam dan juga sektor swasta, malah kita juga mengadakan bergabung dengan negara-negara luar untuk mencari solusi bagi menangani pandemik ini. Baru-baru ini Datuk Seri menghadiri persidangan bersama dengan pakar perubatan dari China. Apa resolusi ataupun dapatan daripada perbincangan bersama pakar perubatan dari pelbagai bidang perubatan itu, Datuk Seri? Pakar yang expert team daripada negara China telah pun pulang dan mereka telah melawat Malaysia beberapa hari di sini. Dan antara yang mereka perlu lihat ialah tumpuan kepada 3 perkara frontliners yang perlu dilindungi, iaitu kawasan transportation. Maksudnya macam transportation di LRT, TVS, transportation hub di Johor Bahru, di Sembilan ke Seremban, di Pulau Pinang. Tempat ini dipanggil transportation hub yang mudah orang berkumpul, crowded place. Jadi perlu ada tanggungjawab semua agensi yang berkenaan untuk mematuhi SOP dan juga menegur serta mengawal dan menjadikan dia sebagai satu pencegahan. Yang kedua ialah hospital site. Dan dikata hospital iaitu safeguard the hospital. Dan yang ketiga ni penting ni, safeguard the community, masyarakat ni, iaitu program basic risk reduction program ni kita akan laksanakan untuk membantu komuniti sendiri, terutama sekali di mukim, di kampung, di zon ataupun di daerah menangani COVID-19 melalui 3 cara, iaitu penjarakan sosial, stay home dan juga personal hygiene yang tinggi. Dan juga kita elakkan dalam masa yang terdekat ni sampai kita yakin kita boleh kawal no mass gathering. Jadi tetapi diakui sistem Malaysia yang terbaik kerana kita ada kaedah contact tracing dan isolation yang bagus, dan kita ada hospital yang berupaya untuk facility hospital yang baik untuk merawat COVID. Dan alhamdulillah hari ini kita minta lah komuniti untuk bangun dan bangkit untuk pelihara kawasan masing-masing. Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Kesihatan bersama kami di Saat Pagi Malaysia ini untuk berkongsi sedikit sebanyak perkembangan terkini jangkitan COVID-19. Terima kasih. Semoga terus sihat Datuk Seri mengemudi Kementerian Kesihatan Malaysia membendung penularan COVID-19 dalam negara. Baik. Kita mesti menang. Kita mesti menang. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Baik.